Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين آمين. أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله وأحبكم في الله. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Allah kita boleh mengadakan majlis ta'lim ini. Alhamdulillah. Ikhwan, di antara perkara yang selalu kita bagi ingat dalam majlis ta'lim iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala hanya memberi keselamatan kepada hamba-hambanya yang hamba-hamba itu berpegang dengan hidayahnya. Bila seorang hamba berpegang dengan hidayah Allah, maka Allah jamin kepada dia keselamatan, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Banyak tempat daripada Al-Quran Allah menyebut tentang siapa yang berpegang dengan hidayah Allah, famanittaba'al huda fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang berpegang dengan petunjuk Allah, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka. Sesat di dunia inilah masalah yang paling besar, ikhwan. Sesat dalam sesat ketika diberikan petunjuk, ini sangat masalah. Sepatutnya orang itu sesat kalau tidak ada petunjuk. Ini dia sesat ketika ada petunjuk. Dia celaka ketika ada bahagia. Ini masalah. Kalau dia celaka, memang bahagia tidak ada depan mata, maka itu benar. Maka Allah menyatakan tentang orang yang mengikut petunjuk Allah Ta'ala ini, fala yadhillu, dia tidak akan sesat, wala yashqa, dia tidak akan celaka. Celaka ni celaka di akhirat. Pasal itu Allah sebut dalam ayat, la yaslaha illal ashqa, tidak akan masuk ke dalam neraka melainkan orang yang paling celaka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika sampai pada ayat ini, la yaslaha illal ashqa, Ibnu Katsir ada bawa sepotong hadis yang pendek, iaitu sahabat bertanya pada Nabi, manis syaqi ya Rasulullah. Ayat ini kata tidak akan masuk ke neraka melainkan orang yang celaka. Maka sahabat bertanya, manis syaqi, orang celaka itu siapa ya Rasulullah? Siapakah orang yang celaka? Yang Quran menyebut tidak masuk ke neraka melainkan orang yang paling celaka. Siapa dia orang yang celaka itu sampai dia masuk ke neraka? Maka dalam hadis yang pendek itu, dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi menjawab, Nabi kata yang dimaksudkan dengan syaqi itu adalah orang yang alladzi la ya'malu bi ta'atillah
wala yatruku lillahi ma'siyah. Orang yang seumur hidup tidak pernah taat kepada Allah dan seumur hidup juga tidak pernah meninggalkan maksiat kepada Allah, inilah orang yang akan dibuang ke neraka, orang yang celaka. Seumur hidup dia tak pernah taat kepada Allah. Wa imma dia makan bismillah pun dia tak pernah ingat nak baca. Makan dengan tangan kiri itu dah jadi dia punya budaya hidup. Walaupun dia tahu Allah, Rasul, agama ini mengutuk orang makan dengan tangan kiri. Nabi mendoakan laknat dalam hadis Imam Muslim. Siapa makan dengan tangan kiri, Nabi mendoakan laknat. Para ulama salaf dalam satu majlis, kalau ada orang makan dengan tangan kiri dalam hidangan itu, mereka akan bangun dan tinggalkan kerana dikutuk oleh Allah. Tapi orang ini sampai pada peringkat la ya'malu bi ta'atillah. Dia tak pernah ingat untuk melakukan amalan-amalan taat kepada Allah. Wala yatruku lillahi ma'siyah. Dan dia pun tak pernah sesaat pun meninggalkan maksiat. Artinya hidup dia 24 jam penuh dengan maksiat. Maka inilah yang Allah Ta'ala firman, la yaslaha illa al-ashqa. Tidak akan masuk ke neraka melainkan orang yang paling celaka. Karena itu ikhwatul iman, dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, Nabi menyebut tentang bilakah saat dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Bilakah saat yang berlakunya as-sa'atul kubra? Bilakah masa dia dunia akan berlaku kiamat? Sepotong hadis yang pendek disimpan oleh Imam Nawawi dalam Kitabul Iman. Nabi menjawab kepada para sahabat, bila kiamat akan berlaku? Kita tahu ikhwan, tanda-tanda kiamat itu dalam pembahagian yang biasa kita dengar, ada tanda kecil, ada tanda besar. Terkadang-kadang tanda kecil itulah yang paling besar. Terkadang-kadang tanda yang besar itulah seolah-olah macam tanda yang kecil. Orang tahu dah dengan tanda-tanda yang besar, matahari akan terbit sebelah barat, Nabi Allah Isa akan turun memimpin ummah, akan keluarnya Al-Mahdi, akan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, akan keluarnya Dajjal. Ini disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Kerana tanda itu tanda besar, kita mendengarnya seolah-olah kecil, macam tak ada apa-apa. Kerana banyaknya tanda-tanda kecil, dia kecil sehingga kan seolah-olah yang kecil itu orang bagi perhatian macam dia besar. Orang kumpul tanda-tanda kecil, kumpul dan kumpul, orang bicara, orang bahas, seolah-olah dia jadi besar. Sebahagian para ulama kita sebut ikhwan, dalam tanda-tanda kecil ada tanda-tanda yang besar. Seperti dalam hadis Imam Muslim ini, Nabi menyebut tentang apabila kita pergi satu tempat, kita berada pada satu keadaan, tiba-tiba kita dapati tanda ini wujud, ketahuilah Nabi kata kita berada dalam kawasan kebinasaan. Kita binasa sebenarnya. Mungkin tidak binasa dengan makna kata kiamat yang kita baca dalam Al-Quran, Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Mungkin tidak seperti itu. Manusia akan jadi seperti mana kekatu-kekatu. Mungkin kiamat tidak datang seperti itu, tapi kiamat dengan makna as-sa'atu bi makna al-halakatu, kebinasaan hidup. Kita akan binasa. Dalam hadis Imam Muslim ini, Nabi katakan kepada para sahabat, Nabi kata la taqumus sa'ah. Nabi kata tidak akan berlaku kiamat. Tidak akan berlaku kiamat. La taqumus sa'atu li ahadin minkum. Tidak berlaku kiamat seorang daripada kamu
Sekiranya Nabi kata hatta yaqulu Allahu Allahu, sehinggalah sampai dia masih berada di satu tempat, di satu keadaan, dia boleh menyebut Allahu Allahu. Artinya dalam 24 jam dia hidup itu ikhwan, dia masih boleh menyebut nama Allah, maka belum berlaku kiamat. Belum berlaku kiamat. Belum berlaku kutukan Allah untuk hidup kita. Tapi kalau satu tempat itu ikhwan, kita duduk sampai kita tengok orang makan dah tak sebut bismillah, sudahlah tak sebut bismillah, makan pula dengan peradaban yang penuh dengan pelanggaran kepada hukum hakam, bismillah tak sebut, kita berada dalam satu tempat, ucapan demi ucapan dibuat, tidak ada yang menyebut nama Allah, maka Nabi memberi ingat kepada kita, cepat-cepatlah tinggal tempat itu, kerana tempat itu boleh bertemu dengan kehancuran. Allah sangat benci di mana ada manusia dan jin tapi di situ tidak disebut nama Allah. Antum boleh bayang bagaimana Nabi sebut dalam hadis, kalau kita masuk dalam rumah, kita tak sebut nama Allah. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, akan ada syaitan yang masuk dengan kita. Syaitan itu akan kata, inilah tempat kita berehat. Bila kita sampai ke meja makan, kita makan tak sebut nama Allah, syaitan itu akan katakan, inilah hidangan-hidangan yang disediakan untuk kita. Antum boleh bayang kalau dalam rumah kita, dalam hidup kita, hari demi hari yang masuk keluar itu syaitan lebih banyak daripada rahmat, apa akan jadi dengan hidup kita ikhwan? Yasin kita baca malam Jumaat, alla ta'budu syaitan ya bani adam, alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni. Allah kata, wahai anak Adam. Di sini Allah tak panggil manusia, Allah panggil lebih umum daripada manusia, wahai anak Adam. Wahai anak Adam, janganlah kamu sembah syaitan, dia musuh bagi kamu. Sebaliknya kau ibadahlah hanya kepada aku seorang. Dan inilah satu-satu jalan yang sangat lurus, kata Allah. Dan syaitan itu telah menyesatkan begitu banyak orang sebelum daripada kamu. Adakah kamu tidak mau berfikir tentang perkara itu? Subhanallah ikhwan. Jadi kehancuran yang pertama sebelum diikuti dengan kehancuran kedua, kehancuran ketiga, apabila insan tidak memiliki lidah dan hati untuk ingat kepada Allah. Kita selalu baca ayat Quran dalam surah Ar-Ra'd. Allah katakan, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, hati mereka menjadi tenang dengan ingat kepada Allah. Ketahuilah, kata Allah, ketahuilah, inilah hakikat kebenaran dia. Hati tidak akan jadi tenang kecuali ingat kepada Allah. Dan antum tengok, untuk menenangkan hamba-hamba Allah, kesemua syariat-syariat yang Allah Ta'ala turunkan diiringi dengan menyebut nama Allah. Hatta syariat makan, minum, pakai baju, hatta kita menyentuh isteri, kesemuanya dipenuhi dengan menyebut nama Allah. Allah yang menjadikan kehidupan, dia yang menjadikan syariat. Maka dia katakan, ala bi zikrillahi, ala, kata Allah, ingat, ini adalah hakikat, ini adalah kebenaran. Bi zikrillah, dengan kamu ingat kepada Allah, tatmainnul qulub. Allah sebut hati. Allah tidak kata damai alam. Allah tidak sebut dunia akan jadi aman, tidak. Allah tidak sebut malapetaka akan hilang, tidak. Tapi dia sebut benda yang paling penting yang berada dalam dunia adalah hati manusia. Disitulah tempat lahirnya kebaikan dan disitulah tempat keluarnya kejahatan. Ala bi zikrillahi, ingatlah, kata Allah, dengan kamu ingat kepada Allah, hati kamu akan jadi tenang. Bila hati insan tenang, perbuatan dia tenang, alam akan jadi tenang ikhwan. Alam akan jadi tenang. Planet tak rosak kalau hati manusia tidak rosak. Maka benar sebutan Sang Maha Pencipta kepada makhluk ini, ala bi zikrillahi
tatma'innul qulub. Antum bayang, kalau kita boleh makan sejemput makanan kita tak sebut nama Allah, dunia menghadapi gegaran, tidak tenangnya hidup. Kerana wujud satu insan tidak sebut nama Allah. Antum bayang kalau dunia ini tidak ada orang sujud dan rokok kepada Allah, dunia akan jadi huru-hara. Kerana salat itu 10 minit, 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, tak sebut benda lain, kesemuanya mengagungkan Allah, kesemuanya mengakbarkan Allah, kesemuanya mentakzimkan ilahi. Daripada takbir, rokok, i'tidal, sujud, tahiyat, bagi salam, kesemuanya mentakzimkan Allah Ta'ala. Antum boleh bayang, salat itu beberapa minit, tapi dialah penenang dunia yang penuh dengan macam-macam kehidupan ini, ikhwan. Karena itu, ikhwan, kita tak bertemu dengan satu keadaan kehancuran lebih dahsyat kalau insan memiliki hati yang tidak ingat pada Allah. Di situlah kehancuran yang paling dahsyat, ikhwan. Habis, ikhwan, habis kita. Antum bayang insan, satu orang dia muda, dia tak pernah belajar Quran, dia tak pernah mengaji Quran, tak pernah apa. Hatta dia nak baca bismillah pun kita nampak slang dia tu macam lama duduk di London, macam baru mu'alaf masuk Islam. Kita sebut bismillahirrahmanirrahim, dia sebut slang dia tu dahsyat, bismillahirrahmanirrahim, satu macam baru masuk Islam kemarin. Wahai dia dah 63. Antum bayang orang ini, Quran tak boleh, nak baca Yasin jauh sekali. Ketika dia sampai umur 60-an, bagaimana dia nak menenangkan jiwa dia dengan beribadat kepada Allah? Dikala dia tengok kawan di sebelah dia boleh sebut subhanallah, dia nak sebut apa, ya kawan? Ibadat ini bukan kita bawa ke depan bertemu Allah dengan sorak-sorak khabar yang kita baca hari-hari, tidak. Ibadat bukan kita datang kepada Allah dengan kita bercakap bahasa-bahasa keren daripada bahasa-bahasa orang putih, tidak. Ibadat adalah membesarkan Allah. Ibadat adalah tilawatul Quran. Antum bayang bagaimana satu orang tua nak beribadat kalau dia tidak tahu menyebut nama Allah. Bagaimana dia nak ibadat? Orang lain pegang tasbih, boleh baca astaghfirullahalazim dengan makhraj dia, dengan sebutan betul. Dia tak boleh, ikhwan. Bagaimana dia nak ibadat kepada Allah? Maka hancur hidup orang ini, ikhwan, hancur hidup dah, hancur, sangat-sangat hancur. Maka kehancuran lebih dahsyat, kata Imam Ghazali dalam kitab dia, iza mata faqad qamat qiyamatuhu. Dia akan bertemu dengan kehancuran yang lebih dahsyat daripada hancur di dunia bila dia mati. Bila seorang itu mati, berdirilah kepada orang itu kehancuran, malapetaka yang paling dahsyat ketika dia masuk dalam kubur, ikhwan. Sangat dahsyat, sangat dahsyat. Karena itu, ikhwatul iman, mungkin orang tengok matahari terbit ke sebelah barat, orang boleh ingat kiamat sudah hampir. Tapi dia terlupa, bila dia makan tak sebut nama Allah, itu kehancuran. Dia ada anak 5-6 orang, seorang pun Quran tak khatam lagi, itu kerosakan keturunan. Dia tak tahu, ya kawan, dia tak tahu. Karena itu, ikhwatul iman, di mana nama Allah banyak kita sebut? Rasanya bila kita duduk dalam masjid lah, banding duduk di rumah, banding duduk di pejabat, di masjid lah. Di sini, ikhwan, kita mendengar bimbingan daripada Nabi SAW. Antum cuba dengar suatu hadis yang pendek daripada Ummahatul Mukminin, isteri Nabi yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. At-Tirmizi menyatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Ibnu Majah menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Artinya hadis ini adalah hadis yang kita boleh beramal. Ummu Salamah menceritakan, ikhwatul iman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah kata, Nabi kita Muhammad ini idza kharaja min baitihi yaqul bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla
au azilla au uzalla, au azlima au uzlama, au ajhala au yujhala alayya. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni nama dia Hindun binti Abu Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Dia masuk terkenal dengan nama Ummu Salamah. Istimewa Ummu Salamah ni, bila Nabi berkenan kat dia, Nabi sendiri yang masuk meminang. Nabi masuk minang dia. Nabi kata, aku nak jadikan kau sebagai isteri aku. Dia kata, ya Rasulullah, bukan aku tolak pinangan kamu, tapi yang pertama, aku ini wanita yang kuat cemburu. Aku kuat cemburu. Yang kedua, anak aku banyak ya Rasulullah. Nombor tiga, aku ni agak tua, aku berumur sikit. Seolah-olah dia kata dekat, seolah-olah bahasa di belakang tu dia kata, ya Rasulullah, kau fikir panjanglah. Nak kahwin dengan aku ni, aku takut cemburu aku ni bagi beban. Hang sat lagi sampai tak boleh sembang dengan perempuan mana pun sat lagi. Cemburu aku tinggi ya Rasulullah. Aku ada anak. Anak yang nama Salamah, Ummu Salamah. Nabi SAW jawab. Nabi kata, adapun cemburu kau itu, mudah-mudahan bila kau jadi isteri aku dihilangkan oleh Allah. Mudah-mudahan cemburu tu tinggal cemburu, tidak menjadi beban dalam hidup berumah tangga kita. Subhanallah. Artinya kita ni boleh cemburu, suami boleh cemburu, bini boleh cemburu, tapi jangan cemburu jadi masalah. Jealous mungkin boleh. Orang Melayu kata cemburu tanda sayang. Mungkin betul, mungkin tak betul. Mungkin betul, mungkin tak betul. Tapi masalah dia, cemburu jadi masalah. Cemburu jadi penyakit. Cemburu jadi racun. Itu masalah. Fitrah manusia. Jealous ni fitrah manusia. Mudah-mudahan lepas kita kahwin, Allah menghilangkan cemburu itu, wahai Ummu Salamah. Adapun anak engkau yang banyak, bila kau kahwin dengan aku, anak engkau jadi anak aku, wahai Ummu Salamah. Adapun umur kau yang banyak, aku pun tua sama dengan kau, wahai Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, aku dah tak ada jalan nak tolak pinangan Nabi. Aku terimalah. Bila aku terima pinangan Nabi, aku baru teringat satu benda. Aku teringat dulu masa aku kahwin dengan Abu Salamah. Abu Salamah pernah balik rumah dengan riang-ria, gembira dia. Kata Abu Salamah, wahai isteriku, hari ini Nabi SAW ajak satu kalimah yang sangat menenangkan jiwa aku. Nabi kata pada Abu Salamah, bila kita susah, bila kita ditimpa musibah yang kita tak mau musibah tu berlaku, katalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni, Allahumma ajir fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah pahala, berilah pahala di atas musibah yang menimpa aku ni, dan kau gantilah dengan datang musibah aku ada kehilangan sesuatu, kau gantilah dengan benda yang lebih baik daripada apa yang kau ambil. Abu Salamah kata, hari ni aku paling seronok kalau kita ditimpa musibah, kita akan baca doa ni. Selalu kalau kita ditimpa musibah, kita maki, kita merintih. Tapi hari ini baru kita tahu ada pelajaran daripada Nabi nak baca apa. Kata Ummu Salamah, aku pun baca doa tu. Masa mati Abu Salamah, aku baca doa tu. Hari ini baru aku dapat tahu Allah ganti suami aku yang lama dengan suami yang lebih baik daripada suami yang lama, iaitu Rasulullah SAW. Di sini ada pelajaran, ikhwan. Walaupun Nabi ajak satu doa yang pendek, kita mesti ambil doa Nabi, simpan dalam hati. Doa yang paling panjang dalam dunia, walaupun Nabi ajak pendek, ada orang lain ajak doa paling panjang, yang pendek Nabi ajak lebih mulia daripada yang panjang orang bagi. Ini adalah iman kita kepada lisan Nabi, ikhwan. Walaupun kita rasa pendek, ya pendek. Walaupun kita rasa macam doa ni singkat sangat, ia singkat. Yang keluar daripada mulut Rasulullah adalah keagungan,
adalah kemuliaan yang keluar daripada lisan Nabi, jauh daripada hawa nafsu, jauh, dan bukannya hawa nafsu. Dia adalah wahyu. Salah satu makna wahyu apa dia? Benda yang diredai oleh Allah, itu adalah wahyu. Yang keluar daripada mulut Nabi, semuanya Allah redha, semuanya adalah wahyu di sisi Allah. Kata Ummu Salamah, Nabi SAW bila Nabi keluar rumah, idza kharaja min baitihi, bila Nabi keluar daripada rumah dia, aku selalu dengar Nabi suka baca doa ni. Nabi suka baca doa ni. Nabi kata, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Nabi suka tawakalkan urusan dia kepada Allah bila nak keluar rumah. Dalam riwayat lain daripada Anas, apabila kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, aku tawakal kepada Allah, maka akan ada jawapan daripada doa yang kita baca itu. Akan ada jawapan macam kita baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, akan ada jawapan, hamba aku puji aku, ada jawapan. Bila kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah, ada jawapan. Jawapan itu akan menyatakan kepada kita, orang ini akan dicukupkan oleh Allah, orang ini akan diselesaikan urusan dia oleh Allah. Dan di kalangan syaitan, mereka akan menyatakan, adakah kita akan sesatkan orang yang telah dicukupkan oleh Allah? Adakah kita akan lalaikan orang yang akan diingatkan oleh Allah? Maka bila kita keluar rumah, ikhwan, kita kata bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dia bukan sikit, ikhwan. Satu orang keluar rumah tak baca bismillah, tak baca apa, dia telah lupa kepada Sang Maha Pencipta. Dia lupa kepada yang bagi dia hidup, yang bagi dia rezeki, yang bagi dia nyawa. Dia lupa. Dan inilah kealpaan yang paling dahsyat dan ngeri dalam kehidupan insan. Dia lupa kepada Allah. Lebih ngeri daripada si sakit lupa makan ubat. Lebih dahsyat daripada orang-orang yang dizalim, dilupakan untuk diberi pertolongan. Itu tidak dahsyat lagi. Tapi lebih dahsyat bila makhluk yang kerdil, yang lemah ini, yang nasib dia di sisi Tuhan dia, dia lupa kepada Tuhan yang menulis nasib dia. Ini lebih ngeri daripada segala kengerian dalam dunia, ikhwan. Kenapa? Dia telah membuka hidup dia kepada syaitan yang menjadi musuh yang paling dahsyat dalam hidup kita, ikhwan. Inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwa. Dia musuh, jadikanlah dia sebagai musuh kamu. Bila kita baca bismillahi tawakkaltu ala Allah, pendek je, ikhwan. Pendek bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Ada dua riwayat. Riwayat Anas kata baca takat tu je, akan ada jawapan di atas ucapan kita. Akan kami cukupkan kamu, akan kami selesaikan urusan kamu. Dan syaitan sama syaitan menyatakan apa dia? Adakah kita akan melalaikan orang yang akan diingatkan oleh Allah? Adakah kita akan sesatkan orang yang telah dicukupkan oleh Allah? Tidak. Allah tak akan izin benda itu berlaku kepada makhluk yang menyerah urusan hidup dia kepada Allah. Hadis Ummu Salamah pula kata, tak cukup Nabi baca takat tu, Nabi tambah lagi bacaan Nabi. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla. Nabi kata, ya Allah, aku nak keluar rumah ni, aku berlindung kepada Engkau, ya Allah, daripada sesat dan aku disesatkan. Dahsyat, ikhwan. Kita buka aja pintu rumah kita, ruang kesesatan begitu banyak. Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udilla. Ya Allah, aku minta lindung dengan Engkau. Ya Allah, Kau lindunglah aku daripada aku sesat, aku menyesatkan orang, dan orang menyesatkan aku. Aku mohon perlindungan, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Dan hari ini kita tengok, ikhwan, masalah besar
dalam negara kita hari ini, kita buka surat khabar, adalah ajaran sesat. Dan ajaran sesat ni ikhwan tak boleh diselesaikan dengan ayat jampi. Panggil orang sesat ni, baca ayat jampi, bagi dia minum, lagi sesat dia kena diselesaikan dengan hidayah daripada Allah. Fala tadilla wa fala tadillu wa la tashqa. Tak akan sesat dan tak akan celaka kalau ikut petunjuk Allah. Nabi baca doa, Nabi kata, ya Allah, au azilla au uzalla, au azilla au uzalla. Aku minta perlindunganmu daripada aku tergelincir, ataupun aku menggelincirkan orang, ataupun orang menggelincirkan aku, ya Allah. Lindunglah aku daripada benda ni semua. Ya, kita keluar di rumah ni ada macam-macam ikhwan. Kegelinciran hidup, kesesatan dalam agama, kegelinciran ni dalam hidup kita. Kadang-kadang tersalah kawan, tersalah keputusan. Kita bagi keputusan salah pada orang memang rancang nak salahkan kita. Ini semua fitnah hidup. Nabi kata, ya Allah, aku minta perlindungan kamu, ya Allah. Au azlima au uzlama, ataupun aku berlindung pada engkau daripada aku buat zalim pada orang. Aku buat zalim pada orang, ataupun aku zalim, ataupun aku berlindung kepada engkau daripada orang buat zalim pada aku, ya Allah. Dalam hidup kita kezaliman ni cukup banyak ikhwan, cukup banyak, sangat banyak. Meletakkan sesuatu tak kena pada tempat. Ya, banyak pemikiran, pandangan yang kita tengok dalam hidup kita, banyak benda zalim. Sehingga kan kadang-kadang hidup kita ni dah jadi cukang. Kezaliman itu telah dianggap kehidupan. Kebenaran dan keadilan dianggap seperti makhluk asing yang menjelma. Orang rasa pelik dengan kebenaran dan keadilan. Bila benda zalim tu orang kata biasa. Kata hang nak terkejut apa? Biasa, hidup lah kena tipu menipu, biasa. Seperti kata sebahagian orang, kalau orang dulu dia bangkit pagi dia fikir nak makan apa. Orang lah bangkit pagi dia fikir nak makan siapa. Hidup dah jadi macam tu. Kalau dulu orang bangkit pagi nak makan apa? Nak makan roti jala ke, roti canai. Orang lah bangkit-bangkit dia fikir, siapa aku nak makan hari ni? Dia kata biasa, kalau kita tak makan orang makan kita. Ya ikhwan, kebenaran, keadilan dianggap makhluk asing, alien, turun daripada langit, pelik. Hang semayang tak tinggal no, dia jadi pelik. Anak hang ni boleh baca Quran no, anak hang dah khatam Quran no, umur 10 tahun. Pelik. Aku tengok bini hang dahsyat no, pakai dakwah labuh. Pakai tudung dia panggil pakai dakwah, punya mangkuk ayun. Dia sampai tak tahu dakwah tu apa dia, sampai dia tak tahu tudung tu apa dia. Dia kata hang dahsyat no, bini hang pakai dakwah. Labuh hang, gila betul. Ya ikhwan, itu adalah keadilan hidup, tapi dianggap janggal. Hang dahsyat no, hang boleh kerja dengan kerajaan, hang tak makan rasuah no, hang dahsyat no. Kita kata pasal apa dahsyat pula? Gaji dah kerajaan bagi cukup, dahsyat no. Hang tahu dah aku lagu mana? Gaji aku telan, rasuah pun aku lipat juga. Dianggap pelik dengan kita. Kenapa? Kezaliman itu dah jadi hidup ikhwan, dah jadi kehidupan. Bila nak keluar rumah, Nabi kata, ya Allah, a'udzubika, aku minta simpang kepada engkau, ya Allah, minta berlindung, ya Allah. Lindung daripada apa? Azlim, aku buat zalim ke orang. Au uzlam, ataupun orang buat zalim ke aku, ya Allah. Tolong, dua-dua aku tak mau. Nabi kata, ya Allah, au ajhala au yujhala alayya, aku berlindung kepada engkau, ya Allah, daripada aku ni bodoh, aku memperbodohkan orang, dan daripada orang memperbodohkan ke atas aku, ya Allah. Ikhwan, Nabi baca doa ni bila? Dalam sembahyang malam tak? Masa nak keluar kaki daripada rumah, masa nak keluar langkah daripada rumah, Nabi baca doa ni ikhwan. Subhanallah, sangat ajaib sunnah, sangat ajaib bimbingan Nabi.
Sebahagian daripada benda yang boleh menolong kita adalah berdoa kepada Allah. Dan kadang-kadang kita pun tak tahu nak baca doa apa, ikhwan. Alhamdulillah kita ada petunjuk daripada Nabi. Ikhwan tahu, kalau kita baca dalam Riyadhus Salihin, kita akan jumpa hadis sahabat datang kepada Nabi. Ada riwayat menyebut tentang Nabi sedang membaca khutbah di atas mimbar. Tengah-tengah Nabi menyatakan, Nabi bercakap di atas mimbar, sahabat datang dengan satu soalan, mata sa'atu ya Rasulullah, bilakah kiamat akan jadi? Bilakah kiamat akan jadi ya Rasulullah? Nabi SAW meneruskan khutbah. Sebahagian sahabat kata Nabi tak dengar kot. Sebahagian sahabat kata Nabi dengar, tapi Nabi tak suka orang potong cakap dia. Tiba-tiba Nabi tanya, aina sa'il? Nabi kata, mana kawan yang tanya tadi ni? Artinya Nabi dengar, tapi Nabi hanya ingin meneruskan ucapan dia. Barulah dia layan soalan. Dia kata, ana ya Rasulullah, saya di sini ya Rasulullah. Nabi kata, ma'a'adatuka, kau bertanya kepada aku tentang kiamat, apakah persiapan yang kau ada kalau kiamat berlaku? Tiba-tiba laki-laki ni jawab pada Nabi, ya Rasulullah, saya sembahyang yang mana yang ada, saya puasa yang mana yang ada, saya zakat apa yang ada, saya haji takat yang fardu sahaja, lain saya tak ada. Tetapi setiap hari saya mencintai kau dan Allah ya Rasulullah. Setiap hari sayang aku kepada Allah dan kepada kau bertambah. Nabi kata, anta ma'aman ahbabta, kalau berlakulah hari kiamat, kau akan bersama orang yang kau kasihi. Masya Allah ikhwan. Antum tengok Quran dengan sunnah ni, walaupun berlaku kiamat, dia bersama dengan kita. Inilah dahsyat dan hebatnya petunjuk Nabi SAW. Dia boleh bantu kita walaupun dunia sedang huru-hara, sedang kiamat. Hidayah Nabi, doa berupa doakah, bacaankah, amalan hidup, dia menyelamatkan kita walaupun kita duduk tempat yang paling tak selamat. Apa dia? Kiamat. Mana boleh selamat kalau dah kiamat? Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat. Allah kata apabila langit itu dilipat, kuwirat. Kuwirat ni macam orang pakai serban kan. Kita duduk depan cermin, kita lilit kita buah kepiah, kita lilit serban. Yang tu orang panggil kuwirat. Dia sedang pusing. Serban dia panjang, dia jadi macam tali panjang, dia pusing. Bila dia pusing, kepiah dia tak boleh bergerak tak mana dah, dia pusing. Yang tu orang panggil kuwirat. Allah kata idza sama, apa tadi? Wa idza syamsu kuwirat, wa idza syamsu kuwirat, akan datang hari, apa dia? Matahari akan kami pusingkan dia. Matahari itu tiba-tiba datang benda lain mai kat matahari, dia lindung matahari, cahaya matahari tak boleh memancar. Orang dah tak nampak matahari dah. Kepiah kita duduk atas kepala, kita ikat dengan kain serban, tak nampak ada kepiah, yang nampak serban. Keadaan itu akan berlaku satu hari nanti. Bila matahari dah tak ada dia punya cahaya kepada planet-planet lain, ada planet yang terlampau sejuk, apa akan jadi? Ada planet yang terlampau panas, apa akan jadi masa itu? Alam akan rosak. Insan ikhwatul iman dalam keadaan yang sangat dahsyat. Bumi akan jadi huru-hara. Insan nak duduk tak mana kalau langit dah rosak, matahari dah rosak, bulan dah rosak, bintang-bintang dah rosak. Kita menumpang bumi. Bumi pula akan digegarkan. Apa akan jadi masa tu? Rupanya ikhwan, pertunjuk Allah dan Rasul akan menyelamatkan orang-orang yang akan diselamatkan oleh Allah. Akan diselamatkan. Apabila ditiup sangkakala ikhwatul iman, ditiup sangkakala, maka kesemuanya akan rosak illa man syaa Allah, melainkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sangkakala Israfil tu
Bila ditiup, bukit yang beku akan rosak. Air laut, tiba-tiba air laut tu akan mendidih seperti mana api. Dia akan naik macam mana api. Ada benda yang buat dia jadi panas, dia akan tumpah ke darat. Jahannamlah semua. Tiba-tiba Allah kata illa man syaa Allah. Melainkan ada sesiapa yang Allah tak mau dia jahanam. Siapa dia yang Allah tak mau jahanam ini? Iaitu orang-orang yang berpegang dengan hidayah Tuhan. Dia tak akan rosak. Amalan dia tak akan rosak. Kehidupan dia tak akan rosak, ikhwan. Alam ini rosak, dia berpegang dengan petunjuk Allah, dia tidak akan rosak, ikhwan. Tidak akan rosak. Allah akan menyelamatkan orang ini di hari akhirat nanti. Allah selamatkan dia dengan selamat yang besar, ikhwan. Walaupun dalam hidup kita di dunia ni, ikhwan, kita ni pernah baca satu doa pendek aja daripada Nabi. Nabi meninggalkan doa yang banyak, kita tak tahu. Kita cuma tahu kita kalau rumah bismillahi tawakkaltu ala Allah. Takat tu ya. Dan hati kita penuh dengan rasa bangga. Bukan bangga riak. Seronok kita dipilih untuk dengar daripada Nabi secara benar. Kita dapat mengapai apa yang kekasih Allah telah hafal. Doa ini dahulunya dibaca oleh kekasih Allah yang Quran sebut rahmatan lil alamin. Ini bukan doa untuk janggut. Ini bukan doa mat kilau. Ini bukan doa wali-wali songo, tapi ini doa makhluk yang paling istimewa, Rasulullah. Allah sayang dengan para wali Allah, tapi tidak ada ayat menyatakan wali itu diutus rahmat bagi sekalian alam. Tetapi ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kau Muhammad tidak diutuskan melainkan rahmat bagi sekalian alam. Yang baca doa kita baca ni, ikhwan, adalah orang yang dikatakan rahmatan lil alamin. Allah sayang dengan awliya-awliya Allah, tapi tidak ada ayat menyatakan sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada wali-wali. Tetapi ayat menyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu pada Nabi. Yang membaca doa yang kita baca tadi adalah orang yang diselawatkan oleh Allah, oleh malaikat dan oleh orang-orang yang beriman. Allah sayang dengan hamba-hamba yang mukmin, tapi Allah memilih seorang saja untuk naik ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Masya Allah, ikhwan. Kena kita pernah baca doa kecil-kecil macam ni, kecil-kecil pada sebahagian penilaian, tetapi walaupun dia kecil, dia datang daripada Nabi. Itu adalah penyelamat dalam hidup kita, ikhwan. Sangat menyelamatkan. Tak ada doa boleh menyelamatkan kita kecuali datang daripada Nabi. Sahabat yang bernama Sakhrin Al-Ghamidi, Sakhrin Al-Ghamidi radhiyallahu anhu, dia jumpa Nabi. Hadis ini adalah hadis yang hasan, riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Dia mengadu hal kepada Nabi, ya Rasulullah, saya orang menega, saya nak menega, tapi saya tak tahu nak mula menega saya macam mana. Tolonglah saya, Rasulullah. Dia berjumpa Nabi dengan satu keyakinan. Dia yakin dan dia akan bertawakal kepada perkataan Nabi. Apa Nabi kata? Nabi jawab dalam bentuk doa. Nabi jawab apa yang Sakhrin Al-Ghamidi tanya pada Nabi dalam bentuk doa. Nabi kata, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi kata, ya Allah, kau berkatilah bagi umat aku di sebelah pagi mereka. Ya Allah, kau berkatilah umat aku. Apa sahajanya umat aku buat di sebelah pagi, kau berkatilah usaha mereka. Kata Sakhrin Al-Ghamidi, sehingga kan aku tengok bila Nabi nak hantar bala tentera dia berperang, dia akan hantar sebelah waktu pagi. Setelah dia membaca doa ini, maka apa yang aku buat, aku mulai yakin usaha ke sebelah pagi berkah dia sangat tinggi. Maka aku pun start meniaga di sebelah pagi. Belah pagi aku akan meniaga. Lepas daripada subuh aku akan mengingati Allah sampai naik matahari. Bila matahari dah naik, aku akan menghantar barang-barang dagangan aku. Kata Sakhrin Al-Ghamidi, demi Allah, dia kata, demi Allah,
Aku melihat keajaiban dalam hidup aku. Dulunya aku menega ikut suka aku. Hari ni aku menega di dalam kawasan doa Nabi tadi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah usaha rezeki umat aku pada sebelah pagi mereka. Subhanallah, hari ni aku jadi orang yang paling berkat dan paling kaya dalam perniagaan. Ikhwan, usaha sama-sama usaha, tapi apa yang dia ada kita korang? Keyakinan kepada lafaz Nabi itu. Dia lebih kita korang. Dia lebih kita korang. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sayugia dia kata orang-orang yang nak mengapai-mengapailah pada waktu pagi. Orang-orang yang nak menambah rezeki dia, tambahlah pada waktu pagi. Kata Imam An-Nawawi, sesungguhnya keberkatan umat ini ada pada doa Rasul dia. Rasul dia pernah mendoakan umat dia, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Oh, dahsyat ikhwatul iman, sangat dahsyat. Yang ni yang kita korang. Kita kata sahabat, anta susah bacalah doa Nabi ajar. Kita baca dah, tapi duduk lagu tu juga. Dia jawab macam tu. Dia jawab lagu tu. Korang kita ni ikhwan, tak apalah korang sikit-sikit. Orang utara kata jangan sampai korang ajak, sudahlah. Terkorang sikit. Yakin kita kepada Allah. Dan kita kena ubah ini. Kena ubah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, wal azmu bi fi'lihi. Wal azmu bi fi'lihi. Bila kita dengar satu hadis Nabi yang sahih, yang benar, kita kena ada yang ni, wal azmu bi fi'lihi. Kena ada, walaupun masa nak beramal tu tak sampai lagi, tapi yang ni kena ada kesungguhan kita terhadap ilmu yang kita dengar daripada Nabi untuk buat bila sampai masa dia. Kena ada. Tak kalau kita tak dapat barakah. Hidup ni ikhwan, dia bukan 100% ada pada usaha kederat duit, tapi dia juga bahagian lain daripada penyambung nyawa hidup kita adalah barakah. Pasal itu Quran kata, berimannya satu negeri kepada Allah dan bertakwa mereka kepada Allah, la fatahna alaihimul barakat. Allah akan buka berkat daripada langit turun ke bawah. Ya, barakat membantu hidup manusia. Barakah, dia membantu al-islah, az-ziyadatu fil islah, ataupun al-ziyadatu fil khair. Dia akan menambah pulih kebaikan dalam hidup kita dalam bentuk kebaikan. Itu nama dia al-barakah. Ya, sahabat ada benda tu kita korang. Kita bila belajar hadis Nabi, kita belajar sunnah Nabi, kita cemah. Kita ni cemah macam mana? Oi, kita boleh buat lah. Hang gila dia tu. Kita cemah. Bahasa lah dia kata gelabah bewak. Bewak gelabah tengok orang, dia jadi macam tu. Dia cemah. Dia baca sikit-sikit pasal sunnah Nabi. Oh, dia kata boleh buat lah. Saat ni kalau kita buat, orang kata apa? Yang tu dia cemah. Dia tak ada al-azmu bi fi'lihi. InsyaAllah dia sampai masa kita buat lah. Orang nak kata apa, orang punya pasal dia pun tak mengaji. Dia kata orang mengaji nak kata apa, dia sama dengan kita. Dia susah ikhwan. Saya bagi satu contoh pada antum. Satu contoh. Dalam hadis Imam Muslim daripada Abu Hurairah. Ini contoh. Nabi menyebut tentang hari Jumaat. Ini hari Jumaat. Hari Jumaat ini dia berbeza dengan hari-harinya lain, sabit daripada hadis-hadis yang sahih. Hari Jumaat ini sangat istimewa ikhwan. Imam Malik dalam Muwatta' menyebut hari Jumaat adalah hari raya. Hari raya. Pasal itu kita mandi khas hari Jumaat. Mandi yang agak, cara kita mandi itu kita bagi perhatian, kita teliti aliran air pada tubuh badan, kita memberi perhatian. Sebab hari ini hari istimewa. Uduk kita ambil pada hari Jumaat, uduk yang berbeza. Selalu kita ambil uduk, tapi hari Jumaat kita pastikan kekemasan dia, kemah dia. Ayam tak membazir, cermat. Kita ambil ayam cermat. Kita pakai wangi-wangi, pakai baju yang paling, pada kita baju tu yang paling elok, paling ada izah dengan hari Jumaat. Nak pakai jubah ke, nak pakai baju Melayu ke, pada kita baju yang kita ada ni baju yang istimewa, pakailah hari Jumaat.
Jangan pakai seluar Hawaii, sudahlah. Kata ustaz, seluar Hawaii ni istimewa dah. Yang benda-benda yang Allah sayang, menutup aurat. Kita ada 5-6 helai kain serban. Kain serban mana kita paling sayang? Pakai hari Jumaat. Pakai hari Jumaat. Istimewa. Ini disebut satu persatu oleh Imam Nawawi dalam kitab dia Syarah kepada Sahih Muslim. Syarah Muslim bi Syarhin Nawawi. Kata Imam Nawawi, Nabi SAW apabila datang pada hari Jumaat, Nabi minta kita datang awal sebelum khatib duduk di atas mimbar, sebelum orang bang. Nak apa? Nabi yang pertama, Nabi nak kita masuk masjid, kita sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Habis kita sembahyang tahiyatul masjid, khatib tak baca khutbah lagi. Kita boleh melakukan ibadat-ibadatnya umum seperti berzikir, tilawatul Quran, seperti berdoa. Tetapi kata Nawawi dalam hadis Imam Muslim, Nabi telah memperuntukkan satu sembahyang pada hari Jumaat sahaja, iaitu nama dia salat tatawu' mutlak, ataupun orang panggil salat intizar lis salah. Apa dia? Kita sembahyang, kita memperbanyakkan sembahyang lepas daripada sembahyang sunat tahiyat masjid sampailah orang azan. 2 rakaat bangkit bagi salam, bangkit 2 rakaat bagi salam, bangkit 2 rakaat bagi salam. Dah dapat 6 rakaat ke 4 rakaat, berhenti sat, baca doa. Baca doa, lepas tu baca Quran sikit, lepas tu bangkit lagi, sembahyang lagi. Nama dia sembahyang tatawu' mutlak. Dia tak ada hari lain hari Jumaat. Ini sabit daripada hadis Imam Muslim. Siapa yang sembahyang macam ni, dia datang hari Jumaat dengan awal, dengan wangi, dengan pakaiannya elok, dia mandi semua, dia datang, Allah, lepas tu dia sembahyang macam ni, sampailah orang azan, khatib pun naik atas mimbar, maka dia kena hentikan sembahyang dia kena tumpu pada khatib. Siapa yang boleh buat macam ni, Nabi kata Allah Ta'ala ampun dosa dia jemaat sudah. Jumaat yang akan datang tambah 3 hari, tambah 3 hari. Bila kita dah belajar benda macam ni, ada dalam hadis Imam Muslim dalam bab hari Jumaat, kita kena ada, Imam Nawawi kata tadi, al-azmu bi fi'lihi, kesungguhan kita. Bila sampai hari Jumaat aku nak buat, bila sampai hari Jumaat aku nak buat. Saya tahu kebanyakan kita letih ikhwan. Habis kita buat tahiyatul masjid, kita duduk, kita pegang biji tasbih, last sekali kepala kita patah, lena. Saya tahu kita letih, tetapi ikhwan, demi Allah, karakter seperti ini tidak boleh diamalkan tiap-tiap minggu. Bangkit dan sembahyang. Sembahyang apa? Nama dia sembahyang tatawu' mutlak. Aja aku sembahyang 2 rakaat sunat tatawu' mutlak kerana Allah. Allahu Akbar. Tidak ada iftitah, tidak ada apa, cuma ada Fatihah. Fatihah rukuk, Fatihah rukuk. Satu orang tu rajin nak baca surah, itu hak dia. Tapi Nabi nak meringankan kita. 2 rakaat bagi salat, 2 rakaat bagi salat, baca doa. Hari Jumaat hari mustajab doa, baca doa. Setelah kita tahu ikhwan, kita tak boleh ambil sikap gelabah. Sekejap lagi aku sembahyang, dia pun kata apa pula. Tak boleh ikhwan. Tak boleh. Dia pun tengok aku pelik, dia pun kata aku pun game mamak macam ustaz, betul rajin duk sembahyang sunat. Tak. Kita jangan gelabah dengan sunnah ikhwan. Kita kena izinkan hidayah sunnah masuk dalam hati kita dan tubuh badan kita beramal dengan sunnah Nabi. Izinkan. Kena berani ikhwan. Untuk melangkah ke pintu sunnah kita kena berani. Nanti orang tanya, hamduk sembahyang apa? Kita kata sunat tatawu' mutlak. Setengah masjid dia buat tazkirah Jumaat, kan? Bila buat tazkirah Jumaat, kita rugi sembahyang ni. Dia tak ada wujud hari lain, hari Jumaat. Subhanallah, sangat hebat hari Jumaat. Tapi bila kita tahu ikhwan, sunnah akan menyelamatkan kita. Dosa kita akan diampun hari Jumaat ni sampai Jumaat depan tambah 3 hari. Allahu Akbar. Kalau kita tak buat, tak dapatlah yang tu. Dapat pahala sembahyang Jumaat sajalah. Kita pegang tasbih duk subhanallah, subhanallah, patah dah tengkok. Lena. Sayang ikhwan. Kadang-kadang orang, antum tengok, ini saya saja sebutlah.
tak ada niat apa saja sebut. Sebahagian orang dia berkelahi apa dia? Dia berkelahi sunat qabliyah jemaat. Ada ke tak ada? Dia berkelahi. Dia kata ada, kita kena buat. Hak kata tak ada, tak payah buat. Berkelahi Tapi yang ada secara tak payah berkelahi, dua-dua tak buat. Ini orang utara kata mangkuk. Mangkuk nama dia. Yang berkelahi tu, dia duduk, dia tak sembahyang sunat qabliyah jemaat. Okey. Hak lagi suara bangkit sembahyang. Okey. Kan? Tapi dua-dua tak buat sunat tatawuk mutlak. Dua-dua masuk takat tahiyatul masjid. Quran pun tak baca, jadi patah tengkok tadi. Orang utara bagi mangkuk. Kalau nak bagi syok sikit, ayun. Yang wujud dalam sunnah tanpa perlu khilaf. Yang wujud di sisi mazhab Syafi'i tak payah khilaf. Dalam Al-Majmu' Nawawi menyatakan hadza mazhabuna wa mazhabul jumhur. Semayang ni wujud dalam mazhab kami Syafi'i dan mazhab jumhur ulama. Orang tak buat. Orang tak buat. Banyak buat mamak. Saya tengok mamak tua-tua janggut labu-labu putih-putih, dia pula nanti duduk ujung-ujung dia buat. Kebanyakan orang lain tak? Dia sembang. Dia lepas dia baca surah Yasin, dia tutup. Dia macam tak tahu nak buat apa dah. Inilah ikhwan, bila kita tak ada hidayah sunnah, kita tak tahu nak beribadat. Tapi bila hidayah sunnah masuk ikhwan, kita tahu apa nak buat. Masa ini apa yang afdal, masa ini apa yang tidak afdal, sunnah bagi tahu pada kita ikhwan. Hatta berlaku kiamat, sunnah menyelamatkan berdasarkan hadis tadi, anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu kasihi. Jadi ikhwan, saya nak ajak diri saya dan kita semua ikhwan, dekatilah sunnah Nabi lebih sikit daripada kita mendekati benda-benda lain. Ada barakah. Syaitan benci, iblis benci dengan sunnah. Dia suka dengan benda-benda yang tak ada sunnah. Lepas tu kita buat tak tentu hala, dan kita buat tak tahu siapa nak bagi pahala. Yang Nabi ajak secara benar, dia bagi kita tak seronok ikhwan. Kita keluar rumah, kita baca doa-doa yang macam ni, kita hafal. Ikhwan, apa salahnya antum ikut saya baca doa ni sekali beramai-ramai? Kita pun tak pernah baca lagi doa ni. Walaupun doa ni kena baca di luar rumah, bukan dalam masjid. Tapi kita tak pernah baca lagi doa ni. Doa ni yang cerita kepada kita siapa dia? Isteri Nabi, Ummahatul Mukminin. Mudah-mudahan kita balik bertemu Allah, pernahlah kita baca doa Nabi sekali, walaupun baca dalam masjid. Lepas ni kita boleh mengapai. Antum beli kitab-kitab yang himpunan doa-doa. Di situ ada banyak perisai Muslim itu, Hisnul Muslim itu, ada doa keluar rumah, masuk rumah, sabit daripada sunnah Nabi. Mari ikhwan, kita baca beramai-ramai sekali doa ni. Doa ni mengandungi 4 perkara tentang kesesatan, kegelinciran, kezaliman dan kebodohan. 4 perkara ni minta berlindung. Apa dia? Kesesatan. Yang kedua, kegelinciran. Yang ketiga, kezaliman. Yang keempat, kebodohan. Keluar daripada rumah, kita akan jumpa salah satu daripada 4, dan kemungkinan 4 pun kita jumpa. Kita minta perlindungan kepada Allah. Mari kita baca sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Amin, Allahumma amin. Semoga Allah bagi hidayah kepada kita ikhwan. Baik ikhwan, sebelum kita tangguh majlis kita, ada soalan nak tanya ke? Ya sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semayang tadi. Baik. Ini solat dalam An-Nawawi menamakan sebagai sembahyang sunat tatawwu' mutlak. Tatawwu' mutlak. Baik, seseorang itu sekadar dia boleh niat sahaja aku sembahyang sunat tatawwu' mutlak 2 rakaat kerana Allah. Boleh niat begitu, ataupun dia boleh niat dalam keadaan umum sahaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Dan dia buat itu pada hari Jumaat dengan hati dia mengingati sunnah Nabi. Maka sembahyang itu masuklah dalam sunnah tadi. Buat 2 rakaat, dia tidak ada had rakaat. Dia punya waktu penamak dia bila azan. Bila azan kita habiskan cepat-cepat. Bila khatib menyampaikan khutbah kita tak dibenarkan sembahyang apa-apa. Kalau kita main awal sikit, banyaklah rakaat kita dapat. Kita lambat sikit, kuranglah sikit. Kita buat 4 rakaat, kita berhenti saat baca doa, kita baca ayat Quran sikit, lepas tu kita bangkit pula, kita buat 2 lagi, dah 6 lah kan. Berhenti pula baca doa, lepas tu bangkit lagi sembahyang 2. Sampailah orang azan, kita pun habiskan. Boleh sahabat nah? Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Muslimat kalau makcik-makcik ada kesempatan main sembahyang jemaah duduk di atas, buatlah sembahyang sunat tatawwu' mutlak. Di Malaysia ni orang perempuan sembahyang jemaah ni dia jadi macam tadilah, macam makhluk asin main kan, dia jadi lagu tu. Kita di Mekah, di Madinah kita tengok orang perempuan sembahyang jemaah tak ada hal. Di Malaysia ni jadi macam jakun sikit. Pasal apa? Yang jantan pun tak main. Kata jantan pun tak main, perempuan main buat apa? Tapi kalau ada ruang-ruang yang kosong, ya silakan datang dengar khutbah, ada bermanfaat, boleh memperbanyakkan ibadat macam tu, sunnah Nabi pada hari Jumaat. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Bismillah. Alhamdulillah ikhwan, mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.